Jangan selalu mengharapkan kekayaan, dia kata. Wahai manusia yang fakir, wahai manusia yang miskin, kita kaya macam mana pun tetap miskin sebenarnya. Jangan sampai kamu mengharapkan menjadi kaya, kerana mana tahu itu akan menyebabkan kecelakaan bagi kamu. Kerana apa tuan-tuan? Ramai apabila daripada miskin kepada kaya, tiba-tiba jadi orang yang lupa diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qadatan farj bihil qurab wa taqda bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ba'da. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikurniakan kehidupan hari ini. Sedangkan ada daripada kalangan kita, kadang-kadang kawan-kawan, sahabat-sahabat, jiran tetangga, saudara mara, ada dah yang dah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke kampung halaman namanya alam barzah. Pagi tadi subuh, selepas subuh, dapat satu WhatsApp daripada sepupu. Suami meninggal pukul 5.30 pagi. Meninggal dalam tidur. Rupanya kena serangan jantung semasa tidur. Umur baru 53 tahun. Sebelum-sebelum ni, dalam 2-3 bulan yang lepas, pak saudara sendiri meninggal di atas ribaan isterinya selepas keluar daripada ward 4 hari kena jangkitan kuman di paru-paru. Kemudian doktor kata dah sembuh dah boleh balik. Hari kelima tu baliklah naik Grab. Balik naik Grab tu selfie dulu atas keping gambar pada isteri. Abang on the way balik dah. Orang Kelantan lah. Itu. Senyum suami dia. Si suami senyumlah si isteri. 4 hari 5 hari tak jumpa. Rindu kan? Baik. Jadi isteri pun masaklah di rumah. Masak. Sampai suami makanlah. Lepas daripada Zohor, pergi sekolah agama, ambil anak, bawa balik ke rumah. Itulah. Bawa balik ke rumah tu. Lepas sampai ke rumah, rasa macam letih sikit. Letih, duduklah, landing lah kepada atas ribaan isterinya tu. Makcik anak lah. Tengah-tengah landing sekejap, tiba-tiba mata naik ke atas. Tengok ke atas, kau berhubun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam tu aja tuan-tuan. Mudahnya mati. Umur baru 49. Tuan-tuan ramai kat sini umur bonus. Ramai dah. Bagaimana amalan kita dengan Allah? Apakah ada pertambahan ataupun masih lagi statik pada kedudukan yang lama? Jawapan dia, kita kena lahirkan syukur lebih banyak. Subhanallah. Orang lain kau dah ambil nyawa lebih awal. Ya Allah, aku kau bagi nyawa sampai sekarang macam ni. Sudah tentu solat aku kena aku tambah pada waktu malam. Sudah tentu istighfar aku kena tambah, tak cukup 3 kali. Lepas solat kena 1000 setiap hari. Sudah tentu selawat aku kena tambah lagi sebagai tanda syukur. Tajuk khutbah siang tadi, apakah aku tergolong dalam golongan orang yang bersyukur? Orang yang bersyukur, tuan-tuan, kena ikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda dah dikurniakan maksum, bebas daripada beban dosa, tak ada langsung. Lalu baginda mensyukurinya dengan apa? Solat malam sampai bengkak-bengkak kaki baginda sebagai tanda syukur pada Allah. Tanda syukur kita pula bagaimana, tuan-tuan? Meraihkan ibadah solat bukan kerana kewajibannya, tetapi kerana syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ni level di atas, sabar bawah dia, tuan-tuan. Baik, itu intro untuk hari inilah.
Bicara kita menggunakan kitab Fathur Rabbani karangan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Keutamaan bukan dengan kekayaan, dia kata. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu pada majlisnya di Madrasah Al-Ma'murah pada Jumaat 8 Syawal 545 Hijri. Sekarang 1444 tolak 545. Oh, lamanya. Kan? Beratus tahun tuan-tuan dah. Jangan selalu mengharapkan kekayaan, dia kata. Wahai manusia yang fakir, wahai manusia yang miskin. Kita kaya macam mana pun tetap miskin sebenarnya. Jangan sampai kamu mengharapkan menjadi kaya, kerana mana tahu itu akan menyebabkan kecelakaan bagi kamu. Kerana apa tuan-tuan? Ramai apabila daripada miskin kepada kaya, tiba-tiba jadi orang yang lupa diri. Dulu masa miskin datang ke masjid, datang ke surau. Masih lagi dapat memenuhi jemputan-jemputan jiran, tetangga, saudara mara. Tiba-tiba bila dah kaya, umpama contoh, masjid surau pun tak nampak dah petang hidung. Barangkali Jumaat saja yang dia datang, hari yang lain hilang. Jadi kita analisa diri kita, bagaimana, apakah aku tergolong dalam yang ni? Harapnya tidak, minta dengan Allah. Gitu ya. Kerana mana tahu itu akan menyebabkan kecelakaan bagi kamu, amalan makin kurang. Dan engkau pula, wahai orang yang sakit, jangan sampai engkau mencita-citakan afiat sehat, kerana mana tahu akan menyebabkan kecelakaan bagimu. Ada juga masa sakit ingat Allah, terlantar di hospital. Aku kalau sihat, aku nak pergilah ke masjid. Aku kalau sihat, aku nak bersedekah lah. Aku kalau sihat, nanti aku nak kekalkan tutup aurat. Kan? Kadang-kadang ada yang kena kanser, dibalakan dengan kena kanser. Bila kena kanser, buat kemoterapi, gugur habis rambut. Jangankan rambut, bulu-bulu ni gugur. Mana-mana yang ada bulu, semua gugur, togel. Pakailah tudung, tutup aurat. Tiba-tiba selepas kemoterapi, radioterapi. Lepas radioterapi, doktor kata apa? Kami dah analisa semua, kan? Kamu telah pun bebas daripada kanser. Punyalah sonok, hilang tudung. Aku mesti kembali menjadi diri aku sendiri, kata dia. Ambil kau. Apakah dia lupa pada Tuhan? Lupa. Dia lupa ke bahawa dia tu hamba kepada Allah. Ada yang memerintahkan dia. Kalau hamba di dalam rumah, dia kena taat pada Tuhan. Aku suruh buat ni, kau buat ni. Aku suruh buat tu, buat tu. Yang lain jangan diusik. Maka itu je lah yang dia kena buat. Yang dia tak boleh bangkang Tuhan dia, Tuhan yang beli dia tu sebagai hamba. Baik, kita ni hamba, lebih lagi daripada status yang tadi tu, hamba kepada Allah. Maka kena patuh pada Allah. Tiba-tiba nak jadi diri sendiri, ikut dan suka hati. Ini namanya orang yang lupa diri namanya. Ada kan? Ada. Baik. Jadi nak sihat, doa untuk sihat tak salah. Tapi jangan lupa sihat itu untuk apa? Ibadat semakin baik. Itu tujuan dia. Nak kaya supaya apa? Dapat mengeluarkan zakat, dapat membantu orang yang susah. Itu baik. Tak apa begitu. Jangan semata-mata kerana nakkan angka kosong di belakang tu bertambah-tambah. Maka khawatir kita mencita-citakan kekayaan yang ada pada tangan orang lain. Aku nak kaya macam dia. Lalu kita meneroboskan diri pada yang haram. Maka tidak akan pernah puas. Gitu tuan-tuan ya. Pakailah akalmu yang diberikan Allah dan pelihara buah amalan. Nescaya akan dipuji perkara pekerjaan kamu tu. Bila kita memikirkan satu perkara yang kita nak ataupun kita nak perbuat, guna akal dan guna iman. Jangan guna nafsu. Kerana apa? Fikir dulu baik buruk. Kata guru kami Syekh Abdul Rahman Ja'far Al-Khalidi, setiap perkataan yang kita nak keluar, fikir dulu, ni ada pahala ke, sia-sia ke, berdosa. 3. Kalau betul ada pahala, cakaplah. Begitu juga kelakuan tangan, nak ambil, nak tolak, nak pegang, nak sentuh. Begitu juga kaki yang melangkah. Fikir 3 benda ni. Sia-sia ke, berdosa ke, berpahala. Berpahala, silakan. Sia-sia pun ada dalam catatan amal juga. Rugi kita. Kita dalam hidup, katakanlah umur 60 tahun. Sebenarnya kita hidup lebih kurang 40 tahun. 20 tahun habis dengan tidur.
Lagi 20 tahun habis dengan benda yang sia-sia. Umpama contoh, kan, meraihkan kegemaran-kegemaran kita yang pelbagai-bagai itu. Dia tidak salah kegemaran tu, tapi apabila banyak dihabiskan ke situ, bila masa kita nak collect pahala, nak jadi bekal akhirat, rugilah. Itu maksud pengarang kitab dah. Baik. Memadalah dengan apa yang ditentukan Tuhan buat kamu, dan jangan minta lebih dari itu. Khawatir takut cara minta tu pun salah dah. Jadi nak minta kena betul, tuan-tuan. Macam yang anda sebut tadilah, kan, kaya untuk apa? Untuk menolong orang yang susah. Sihat untuk apa? Agar lebih baik ibadat aku. Macam tu. Lantaran permintaanmu itu saya akan menjadi kotor dan keruh kalau mintanya pun salah caranya. Ingatlah bahawa aku sudah mencuba semua ni. Pengarang kitab kita, Syekh Abdul Qadir Jailani, dia dah lalu semua proses-proses tu. Pembelajaran dia dah terima, dia didik, dia pesan untuk diri kita, umat yang akan datang ni. Zaman kita ni lah. Kecuali jika sang hamba itu memang terasa hati untuk meminta kerana keperluan yang bersangatan. Maka apabila dia rasa terdorong untuk meminta, dia sebenarnya didorong oleh Allah. Kelak akan diberkati apa yang dimintanya. Tuan-tuan, sebenarnya apa yang terlintas di bibir kita yang baik-baik tu datang daripada Allah. Kita mampu menyebut ni pun dalam suratan sejak di Lauh Mahfuz lagi. Si Fulan ni, si Mamat ni, si Dolah ni, hari ni dia akan sebut perkataan ni, ini doa dia, ini waktunya. Stop, terus jadi. Itulah dia. Macam mana ada duduk di depan ni. Dah ada dah dalam suratan ilmu Allah. Akan berlaku benda tu. Gitulah dia, tuan-tuan. Baik, jadi kita nampak, kita lihat ilmu Allah yang luas dengan rahsia-rahsianya tu Allah Ta'ala zahirkan dalam kehidupan makhluk ni. Begitu. Baik. Nak minta silakan, nak berusaha silakan. Semuanya gantungkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sidi Jailani mahu mengajar kita supaya sentiasa bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, tanpa menafikan berusaha ikhtiar untuk lebih maju, supaya daripada seorang tu, daripada kategori orang yang sekadar mencukupi kehidupan dia, dia beralih menjadi orang yang kaya. Dia pula mengeluarkan zakat, boleh dapat saham negeri akhirat dia daripada zakat tu. Tu tak dinafikan. Yang menjadi salah apabila lupa diri. Makin kaya, ini rezeki aku, buat apa aku nak bagi orang? Maka jadilah seperti Qarun, kan? Asalnya didoakan menjadi kaya, bila kaya lupa diri. Tak naklah yang macam tu. Baik, qanaah ialah merasa cukup dengan apa yang ada. Jangan sampai kita merasa kurang puas hati, lalu kita terus meminta-minta, dan biar kita meminta seberapa banyak pun, kalau tidak ada rezeki yang sudah ditetapkan buat kita, sama sahaja, tak akan sampai. Tapi kalau benda tu dah tertulis sejak azali lagi, ini rezeki dia sekian-sekian, tak cari, dia datang sendiri. Ya, betul, tak dinafikan benda tu. Maqam kita, maqam usaha, ikhtiar kena buat, ya, dan berserah, bertawakal. Usaha buat tu kena betul pada syarak, jangan ada yang salah. Begitu. Baik. Manusia itu memang sentiasa tidak puas dengan apa yang diberikan Tuhannya. Berapa banyak yang diberi, masih mahu yang lebih. Kerana dikhawatirkan bahawa pemberian yang lebih itu menjadi bala dan bencana, dan bukan lagi nikmat. Kita tengok ramai daripada kalangan kita suka senang, suka mewah, suka kaya. Tapi dalam masa yang sama, cuba kita renung ke dalam, apakah rohani kita ketika itu sihat ataupun rohani kita sakit. Ada orang kadang-kadang dia buat konten yang melalut-lalut, dia marah, maki hamun, bekerja kilang jahitannya, semata-mata nak buat konten lah. Cara sedemikian, elok ke tak elok konten memaki hamun orang tu? Sebenarnya nak naikkan sale aja. Itu benda yang tak ada faedah sebenarnya. Naikkan sale banyak cara yang lain. Kan? Konten-konten ni siapa yang ajar buat benda-benda pelik macam ni, ya? Allahu Rabbi ya Karim. Kan? Kalau ada yang ajar tu, dia kena beritahu pada anak muridnya cara-cara sedemikian, tolong hentikan, kerana agama melarang cara yang sedemikian. Matlamat tidak menghalalkan cara, biar betul. Gitu, ya.
Macam-macam lah konten-konten yang menurut yang haram lagi banyak. Itulah yang harus dijaga jangan sampai berlaku. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memperbanyakkan permintaan maaf dan afiat serta selamat yang kekal pada agama. Itu sandaran dia. Nak kaya kerana nak beramal, hasil dengan kekayaan boleh membantu pada agama Allah. Mu'allaf, orang yang berhutang kerana perlu pada hajat pada makanan dan perubatan. Orang yang perlu dibantu kerana pengislamannya. Orang yang nak dibantu kerana majlis yang nak dilaksanakannya di masjid surau tak cukup dana, umpama contoh. Sahabat saya Ustazah Rohani, penggerak masyarakat orang asli Sungai Buloh. Selalu je setiap bulan, Ustaz, ada 2-3 orang bakal pengantin baru daripada orang asli, sesama orang asli Muslim, dan masuk Islam lebih kurang dalam beberapa bulan sebelum tu, dan nak berkahwin. Kan? Jadi diorang ni bukan ada duit tuan-tuan, orang asli. Dia hanya apa hasil hutan yang ada hari tu dia jual, itulah makan untuk hari tu. Tapi setiap kali dia berkahwin, kan, bila ada yang nak berkahwin tu perlu dibantu. Seorang-seorang dalam kos lebih kurang dalam 700 macam tu. Jadi kita cari dana collection dan sebagainya. Ini yang terbaru nak buat sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masjid surau dia tu kat mana? Surau dia tu dekat dengan Hospital Sungai Buloh. Selepas daripada Hospital Sungai Buloh ada nursery pokok-pokok tu kan, masuk lorong tu sebelah kiri tu, masuk sampai ke hujung ada menara talian Tenaga Nasional, terus ke kanan sampailah ke surau dia. Dalam setiap bulan ada saja orang asli yang masuk Islam kat situ tuan-tuan ya. Kita bukan masukkan di Islam biar gitu, tak, kita pimpin, kita ajar dia orang. Itu ya. Jadi orang yang dia nampak inilah peluang aku bila aku kaya, aku kena buat kerja-kerja agama ni, yakni dengan menghulurkan kemampuan yang kita ada. Macam tu cara dia tuan-tuan. Ada yang susah kita bantu, tetapi berhati-hati, betul ke orang tu susah? Kerana zaman hari ini penipu ramai. Gitu ya. Baik, seterusnya. Cukupilah permintaanmu itu pada yang ini sahaja, dan jangan merasa sombong sampai tidak tahu mengangkat tangan. Dan bila Allah Ta'ala dah makbulkan, lupa pula. Jangan macam tu. Lupa diri, berdoa pun dah malas. Contohnya, kelak Allah Ta'ala akan memata-matahkan kamu. Jangan berlagak sombong terhadap Allah Azza wa Jalla dan terhadap makhluknya mentang-mentang engkau masih muda. Kan? Kitab ni dikarang oleh Sultan Aulia, ketua bagi segala para wali. Disebut kat sini, kan, jangan lupa angkat tangan berdoa. Ada tak jenis orang kita, dia kata semayang-semayang tu dah doa, dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, belah. Ada tak? Dia kata apa? Kan, Nabi tak ajar wirid ramai-ramai, balik. Dia balik tu wirid tak? Dia balik tu berdoa tak? Tobat lahum memang tak. Apakah ini orang yang sombong? Masuk dalam kitab kita, confirm orang yang sombong. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada satu hari, ini selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau setelah memberi salam ketika saat itu solat asar kalau tak silap anak. Ya, lalu nampak pemuda yang menjadi makmum terus beredar pergi selepas diberi salam. Lalu dipanggil pemuda itu, saudara, datang sini sekejap. Ada apa wahai Amirul Mukminin? Apakah kamu ada urusan yang kamu perlu bergegas-gegas balik ke rumah? Tidak ada Amirul Mukminin. Dan kalau begitu duduk beradab dengan Allah, berzikirlah, berdoalah. Jangan jadi orang yang sombong, kata dia. Sayyidina Umar tu. Cuba kalau Sayyidina Umar ada lagi zaman hari ni, kena cantas kepala-kepala Wahabi ni, malah berzikir ni. Malas sebenarnya. Tuan-tuan, zikir ini adalah benteng kita tahan diri daripada maksiat. Maksiat zaman hari ni, akhir zaman ni maksiat merata-rata, subhanallah. Kan? Ya, kadang kita nak ngelak, ya Allah, memang kena lah, sipi-sipi, dan akan terkena. Jadi bentengnya adalah zikrullah. Zikir selepas sembahyang tu seolah-olah wajibkan diri kita zikir selepas sembahyang. Kemudian daripada itu adalah jadi amalan harian, amalan hati yang diteruskan. Gitu, supaya kita sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Tuan Guru Dr. Jahid Al-Khalidi, kan,
yang menjadi Syekh Mursyid kepada Tarekat Naqsyaband Al-Khalidi, panel tasawuf dan Tarekat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dr. Jahid selalu setiap hari ada kuliah-kuliah dia di YouTube, di Facebook dia sendiri. Itu kan, satu hari dia menceritakan bahawa seorang doktor pakar mata membedah seorang pesakit daripada warga seberang Indonesia. Sedang-sedang dia membedah tu, doktor mata biasa membedah pesakit seorang dua je dengan nurse, 2-3 orang je lah, dia bukan ramai. Jadi orang tu dibius habis, kan, bius habis, dipengsankan lah, dimasukkanlah tiup untuk pernafasan dan sebagainya tu. Tiba-tiba dia terdengar orang berzikir dalam bilik bedah tu, Allah, 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 kan. Siapa pula yang berzikir? Tengok staff nurse dia, tengok seorang lagi doktor partner dia tu, tak ada pula kumat kamit Allah, Allah ni mana datang? Rupanya dekat dada orang yang tengah dirawat, yang tengah dioperate ni, matanya tu. Subhanallah, ahli zikir tuan-tuan daripada negara seberang, kan. Esok lusa selepas daripada itu, datanglah murid-muridnya ziarah gurunya Syekh Mursyid rupanya daripada sana tuan-tuan. Mulutnya berhenti zikir tapi jantungnya jalan zikir tu. Subhanallah. Macam tu ya. Tu namanya zikir tu dah sebati dalam jiwa dia tuan-tuan. Baik. Rasa-rasa orang macam ni nak buat jahat tak? Terdetik sikit pun tak. Kerana bagi sisi dia orang, kalau terdetik nak buat jahat dalam hati, baru plan baru, telah terputus hubungan dengan Allah. Belum lagi buat, dah rasa macam tu, apatah lagi kalau dia buat. Maka begitulah pesan guru-guru Syekh Mursyid sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan dia, pertahanan untuk orang-orang akhir zaman. Baik. Dia membalas orang-orang yang jahat dengan siksaannya yang pedih. Begitu ya. Orang yang mana lupa diri setelah Allah Ta'ala beri nikmat. Kita, orang bagi sesuatu, kita ucap terima kasih. Allah Ta'ala bagi kita nyawa, bagi kita kehidupan, bagi kita pekerjaan, bagi kita keluarga, bagi kita kenderaan, bagi kita naiknya turun naik nafas, bagi kita perjalanan darah yang lancar, bagi kita penglihatan, bagi kita pendengaran. Mana terima kasih dia? Solat. Mana lagi terima kasihnya? Tambah lagi dengan solat malam. Itu tanda syukur sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Biarlah apa yang lahir sama dengan yang batin, apa yang luaran sama dengan yang dalaman, seiring dua-dua. Jangan jadi munafik. Celaka engkau, lisanmu sahaja Muslim tetapi hatimu tidak. Oh, lidah bercabang lah namanya. Bicaramu sahaja Muslim tetapi perbuatan kamu bukan pun. Di depan orang saja engkau kelihatan baik tetapi di belakang engkau lah yang jahat tu. Kerana di depan orang dia menunjukkan wajah taat, di belakang orang dialah ahli maksiat. Faham tuan-tuan ya? Maknanya kita seolah-olah memadamkan kesedaran bahawa Allah Ta'ala sedang melihat kita. Kita bukan tak tahu, kita tahu Allah Ta'ala maha melihat. Tapi kesedaran Allah Ta'ala sedang melihat, namanya keperasanan itu padam. Sebab apa padam? Kita tak ingat pun. Sebab apa tak ingat? Kurangnya zikrullah. Situ dia jawapan dia. Baik. Tidakkah engkau tahu bahawa jika engkau sembahyang, puasa dan melakukan segala macam kelakuan yang baik, namun engkau tidak tujukan semua amalanmu ini kerana Allah, maka engkau dianggap munafik, jauh dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Zaman hari ini ramai orang cari populariti. Sedekah sana, derma sini, perlu dirakam dan sebagainya. Tak begitu? Kan, nak expose, nak tunjuk. Ini daripada saya, ini daripada saya. Padahal ini daripada sumbangan orang ramai masuk ke dalam akaun pertubuhan sekian-sekian. Kalau ya pun ada duit kita di dalam tu bercampur dengan duit orang lain, jangan disebut ini duit saya, jangan. Sebutlah ini rezeki daripada Allah, saya hanya menyampaikan amanah. Begitu juga daripada sahabat-sahabat di dalam negara kita ini yang nak bertolong bantu, saya hanya bantu menyampaikan. Tak payah sebut daripada kita berapa, tak payah. Kerana apa? Itu terlebih bijak pada ni, menjinakkan hati kita daripada nakkan kesukaan, kemahsyuran dan sebagainya. Jangan. Itu tuan-tuan ya. Macam mana kita nak latih benda ikhlas ni tuan-tuan?
Katakanlah sini kawasan ramai orang berada lah. Kita pergilah umpama contoh taman-taman yang biasa-biasa yang ada kat sana, rumah pangsapuri, apartmen, setengah-setengah tempat rumah setinggan pun ada. Dan kita pergi kedai runcit, ada tak kedai-kedai di sana yang ada kelaziman buat buku 35, buku hutang lah. Kita nak latih ikhlas tuan-tuan ya. Tengok ada. Cik, ada buat tak kat sini orang yang beli-beli barang untuk kehidupan harian, nak beli minyak, beli ikan, beli beras, beli sayur ni, yang hutang. Hutang dia kadang-kadang ada seorang tu tak lebih daripada 100, dia tak boleh tambah lagi dah hutang baru, dia kena settle hutang yang lama tu. Ada cik, ada. Adalah lebih kurang 30 buku kat sini. Oh, macam tu. Kita settlekan mana yang kita mampu. Katakanlah kita buat bajet 500 tahun tu. Dapat settle 5 buku. Dan orang tu, kita tahu pun kita yang tolong bayar hutang dia. Dan kita pesan pada tuan kedai, tolong jangan cerita siapa yang bayar, hanya beritahu hutang tu dah ada orang bayar. Sudah. Ini untuk latih diri kita ikhlas. Macam tu tuan-tuan boleh buat insya-Allah. Ya. Bertaubatlah dari sekarang kepada Allah Azza wa Jalla dari segala perbuatan kamu yang lepas-lepas, perkataan kita yang lepas-lepas, segala cita-cita kita yang buruk tu. Kaum yang tiada bermuka-muka dalam amalannya itulah orang yang berjaya. Baik di depan orang, begitulah diri dia, ibadat dia. Di belakang orang, begitulah juga dia. Tak ada beza. Ataupun di belakang orang, jauh lebih baik ibadat dia berbanding di depan orang. Itu lagi nak. Ya macam tu. Baik. Orang yang yakin, yang mengesakan Tuhannya dan yang ikhlas dalam amalan serta sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala bila diuji dengan bencana pula. Kita ni ujian banyak tempat tuan-tuan. Pertama, ujian sabar dalam menghadapi maksiat. Macam mana tu? Maksiat diri kita sendiri. Sabar yang macam mana pun tu, tahan, jangan dibuat. Teringin aku, ambil lah sikit. Orang nak offer 10,000, ambil lah. Tak pernah buat sepanjang perkhidmatan 30 tahun. Bos-bos atas-atas tu buat kan. Ambil lah. Iblis pujuk. Tahan diri kita. Aku tak akan ambil walau 1 sen pun. Contoh. Gitu kan. Hanya kita yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Betul? Ya. Itu namanya tahan diri daripada maksiat. Sabar. Sabar yang kedua, kena kerjakan dengan tekun. Namanya ibadat. Baik yang namanya yang wajib. Begitu juga yang sunat. Yang wajib itu hak Allah. Yang sunat itu hak kita. Kita melabur lebih untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Pesan guru kami, Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Jaafar, disebutkan bahawa orang yang meniti titian sirat, pantasnya mereka itu berdasarkan pantasnya dia semasa di dunia, merebut peluang segala ketaatan yang ada, peluang-peluang kebajikan yang ada, dia rebut peluang tu semasa hayat dia dulu. Maka pantas, begitu pantaslah dia di dunia dulu begitu, begitulah dia pantas saat meniti titian sirat. Begitu sebenarnya. Maka kalau orang tu solat dia hujung-hujung baru nak sembahyang, lewat-lewat selalu sembahyang dia, khawatir dia itulah yang merangkak, dia itulah yang mengengsot dan sebagainya. Gitu dah. Baik. Seterusnya sabar yang ketiga adalah sabar dalam ujian musibah. Duit hilang, musibah. Kereta kena curi, musibah. Bini kena colik baru-baru ni kat Kelantan, musibah. Kan? Sabar. Kan? Jangan marah, jangan protes dengan Allah. Kan? Maka kena buat cara yang betul. Apa dia? Istighfar. Apa dia? Solat taubat. Apa dia? Solat hajat. Apa dia? Bersedekah. Sedekah. Sedekah itu mengundang rezeki, dan di antara rezeki itu diangkat musibah. Situlah dia jalan dia. Baik. Yang bersyukur di atas kenikmatan dan kemuliaannya Allah Ta'ala. Mereka sentiasa menyebut Allah bukan dengan lisan mereka, tapi dengan hati tadi yang anda sebut tu. Malah juga terus dengan hati mereka, dan seterusnya dengan kebatinan mereka. Ni orang-orang yang dah masuk dalam golongan arif billah. Nak menuju ke arah tu tuan-tuan, bila dia dah sampai kat sini, kelazimannya mereka ini yang nafsunya telah sejahtera daripada kejahatan. Orang panggil nafsul mutmainnah. Kita bermula daripada amarah,
nafsu yang banyak suka pada kejahatan je, maksiat saja. Kemudian lawamah, kemudian mulhamah, kemudian mutmainnah. 4. Kemudian naik lagi. Begitu tuan-tuan ya. Bila mereka dianiaya oleh orang, mereka tetap tersenyum. Sebab apa? Kerana yang diizinkan buat aniaya tu pun Allah Ta'ala gunakan dia sebagai asbab untuk kenakan kita. Bukan nak tengok dalam keadaan Allah Ta'ala nak tahu. Kan? Allah Ta'ala tahu lebih awal lagi daripada tu apa yang akan terjadi. Gitu kan? Maka di situlah ada dosa atau ada pahala. Bagaimana kita respon dengan ujian yang Allah Ta'ala kenakan pada diri kita setiap hari. Macam tu ya. Orang-orang besar dunia dipandangnya tiada kuasa. Orang-orang yang hebat-hebat, yang ada kuasa dan sebagainya, dia tak kisah pun. Dia makhluk super aku juga pun. Kan? Belum cerita lagi haiwan-haiwan ganas dan sebagainya. Kalau nak cerita tentang kisah-kisah para wali Allah ni tuan-tuan, subhanallah. Ada yang dulu-dulu cerita lama di Negeri Sembilan, kan? Syekh Said Linggi, atas lagi daripada Tuan Guru Syekh Abdul Wahid, kan? Waliullah juga, kan? Syekh Said Linggi ni ada anak murid baru kenakan dia, ditutupnya paip, disuruh Tok Guru pergi ambil wuduk dekat mana? Sungai tu ada buaya. Ni anak murid test guru lah ni, nak kenakan Tok Guru relax je, pergilah ke sungai ambil wuduk. Masa ambil wuduk tu datang buaya, seko datang. Air sungai kan bergelora macam tu kan. Dia kepungkan air sungai tu elok bentuk bulat macam tu supaya air ni tenang, biar Tok Guru tu senang ambil wuduk. Terperanjat beruk anak murid tadi. Dia sampai macam tu tuan-tuan. Kita jangan dia buat. Kita bukan tok wali, kita wali nikah je. Gitu ya. Allahu Rabbi ya Karim. Tengok ya. Dia takut dengan sebenar pada Allah sehingga makhluk yang lain pun takut dengan dia. Itulah dia, orang yang gerun dengan Allah, orang yang arif billah. Baik. Bertaubatlah dari sekarang kepada Allah Azza wa Jalla dari segala perbuatan kamu, perkataan dan cita-cita yang buruk. Tadi tu dah selesai dah. Baik. Syurga dianggapnya kosong dari kenikmatan kerana yang sebenar-benar nikmat melihat zat Allah. Neraka pula terpandam apinya kerana ia juga adalah makhluk. Orang yang hatinya dah gantung dengan Allah, dia tak peduli yang lain dah. Kan? Dia hanya nak redha Allah. Bila Allah Ta'ala redha, takkan Allah Ta'ala nak letak dalam neraka. Mestilah Allah Ta'ala letak dalam syurga. Kita ada berkawan dengan kawan baik, memang baik betul kawan kita ni, kan? Tiba-tiba satu hari dia nak hadiahkan kita sebidang tanah, kan? Pelik tak? Tak pelik lah, sebab kita baik dengan dia dan dia baik dengan kita. Begitulah Allah. Bila kita benar-benar baik pada pandangan Allah, tak minta pun Allah Ta'ala bagi. Itulah dia maksud dia. Itu dah. Baik. Tiada bumi, tiada langit dan tiada penghuni pada keduanya. Pihak-pihaknya telah bersatu menjadi satu pihak sahaja. Apa dia ni tuan-tuan? Inilah dia bahasa sastra. Syekh Abdul Qadir Jalani ni orang yang ilmu sastra Arab dia tinggi tuan-tuan. Maksud dia apa ni? Orang tu dia tak nampak dah dunia ke makhluk ke apa ke. Yang penting yang menjadikan dunia dan isinya ni siapa? Allah. Katakanlah kita lalu dekat sebelah pokok, tiba-tiba kita nampak Tok Bilal kita yang putih tu, kan? Berkibar-kibar jubah dia tinggi lampai ni, aku rasa Tok Bilal Masjid Al-Falah ni, kan? Kita nampak bayang dia tu, bayang yang matahari suluh tu, berkibar-kibar jubah dia tu. Dia nak jaga aku ke apa ni? Dia pun meloncat keluar daripada sebalik pokok. Di sebalik pokok tu dia keluar, dia pun segah kita, terperanjat kita. Confirm memang ya Tok Bilal masjid tadi, kan? Kita ingat lagi tak bayang tu? Tak, yang penting dia, bukan bayang. Begitulah maksud kitab ni tadi, ibaratnya tadi. Yang penting makhluk ni ke, dunia ni ke, syurga neraka tu ke, tak, yang penting yang menjadikannya tu. Ditawan, orang panggil ditawan hati, kan? Kalau kita nak menawan hati isteri kita, orang panggil beli jiwa. Kita nak menawan Allah,
adalah dengan mencari keredaannya. Situ je beza dia. Betul tak kan? Nampak tuan-tuan Baik. Mula-mula mereka dengan dunia dan ahli dunia. Asalnya kita dulu-dulu sibuk dengan dunia kita lah. Zaman remaja, zaman kanak-kanak, kemudian dewasa, berkahwin, sonok sana, sonok sini, enjoy sana, enjoy sini, mula-mula. Kemudian lalu berkumpul dengan akhirat dan ahli akhirat. Dah mula berhijrah. Fikirkan umur dah 40, 50 dan sebagainya. Tak lama lagi, melambai-lambai dah kubur. Melambai-lambai dah. Petanda-petanda dah mula terbit pada diri kita. Mula kita sedar diri. Mujurlah kita sedar diri tu dengan izin Allah, iradat Allah, kehendak Allah. Tapi kalau tak sedar diri juga, 60, 70 berjoget lagi kat KL, kelab dangdut. Tuan-tuan, kat KL tu ada kelab dangdut. Umur 70 tu berjoget macam Pak Maon tu. Kan? Macam cerita Piramli tu lah. Dayang-dayang dia tu umur berapa? 40, 50? Betul dia. Sahabat Ana lah, Ustaz Kamarul Zaman, pejabat agama Islam daerah Sepang, dia yang beritahu. Dia yang pergi siasat benda tu. Garu kepala dia, gigi dah tak ada, berjoget lagi. Subhanallah. Mujurlah kita ni, Allah Ta'ala pilih dapat hadis ini tuan-tuan. Syukurlah pada Allah. Jangan kita tengok diri kita yang datang, tengoklah Allah yang gerakkan kita datang ni. Macam tu ya. Maka kita dah berpindah, duduk dalam suasana ramai-ramai sahabat-sahabat yang ahli ilmu, para alim ulama yang datang, para habaib dan sebagainya, para alim ulama gitu, majlis-majlis zikir, majlis selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian itu mereka berada pula dengan Tuhan dunia dan Tuhan akhirat. Kita berdamping diri kita dengan Allah yang memiliki dunia dan akhirat ni. Baru-baru ni ada viral seorang pakcik membantu kawan dia yang asalnya dulu penglihatannya nampak lagi, kemudian dah mula kabur, dah mula jadi buta kerana kencing manis barangkali, kan? Lalu saban hari 5 waktu dia pimpin kawan dia berjalan kaki 1 kilometer, 2 kilometer tu, pimpin jalan kaki, kan? Pergi ke surau. Subhanallah, memang kawan setia betul. Anak tengok gambar tu, ya Allah, menangis kita. Mujur dapat kawan ni macam ni tuan-tuan. Bersyukurlah kita ada kawan-kawan baik ni, keliling-keliling ni. Terima kasih. Kerana inilah yang namanya sahabat, yang memimpin kita saat kita memerlukan, yang menunjukkan jalan saat kita tersesat, yang mengajak kita saat kita malas, yang membetulkan kita masa kita tersalah. Macam itulah. Mereka telah mendampingkan diri dengan Tuhan. Dan siapa yang mencintai Tuhan, dia dampingkan diri dengan masjid. Dan dia dampingkan diri dengan ahli-ahli masjid. Macam tu. Mereka bersama-sama dengan Tuhan beserta hati-hati mereka, sehingga mereka sampai ke sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harapan kita. Mati nanti husnul khatimah, kematian yang baik. Akhirnya mereka menemui teman sebelum jalan. Mereka pun membuka pintu antara diri mereka dengan dia, yakni Allah. Dia sentiasa akan mengingati mereka. Dia tu, Allah Ta'ala tu, ingat orang ni selama mereka mengingati dia. Sebahagian kata menyebutkan kita ingat Allah masa sihat, Allah Ta'ala ingat kita masa kita sakit. Apa makna dia tu tuan-tuan? Kita istiqamah solat berjemaah masa kita sihat, tiba-tiba kita sakit, dah terlantar, tak mampu dah datang ke masjid berjemaah kerana dah mula pakai colostomy bag umpama contoh, dah mula dialisis sana, dialisis sini dan sebagainya. Tak larat dah nak berjalan ni, tapi hati ni rindu nak berjemaah, hati ni rindu nak duduk dengan tazkirah, nak duduk dengan majlis ilmu dan sebagainya, rindu. Allah Ta'ala bagi pahala 27 kali ganda setiap waktu solat tu, free je. Tu tanda Allah Ta'ala ingat kita tuan-tuan gitu. Dia sentiasa akan mengingati mereka selama mana mereka mengingati dia. Ada rasa rindu tu. Sehingga dengan sebab ingatan itu, semua kesalahan mereka digugurkan. Dia kata semua ni Allah Ta'ala tak kira. Bila dia nak bagi, dia bagi je. Macam tu ya. Mereka melarikan diri dari selain dia, tak bersibuk dah dengan segala benda yang lain, hanya fokuskan dengan Allah. Untuk duduk bersama-sama dengannya, hati ini sentiasa berhubung dengan Allah. Mereka mendengar firman-Nya Allah Azza wa Jalla, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatilah aku. Dengan apa tuan-tuan? Zikrullah.
Jalannya kena ambilan dengan syekh mursyid, guru. Berguru, ambil bai'ah, bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya aku akan mengingati kamu. Kita ingat Allah, Allah Ta'ala ingat kita. Dan syukurilah aku dan jangan kufur. Kufur adalah melakukan sesuatu berlawanan, kan, yakni melanggar larangan Allah. Itu namanya kufur. Syukur adalah melakukan apa-apa yang disuruh, meninggalkan apa-apa yang dilarang. Itu hakikat syukur yang sebenar. Wallahu alam. Moga ada kebaikannya daripada kalam pengarang kitab kita ini. Ana hanya menyampaikan sahaja. Ampun maaf atas kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.